A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada tajuk yang seterusnya ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita nikmat iman sehingga membolehkan kita terbuka hati untuk mengaji dan mempelajari serta mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini merupakan suatu yang sangat dituntut untuk kita pelajari. Kerana apa kita belajar? Pertamanya kerana kita nak ada pengetahuan. Kenapa kita nak ada pengetahuan? Supaya amal kita betul. Kenapa kita nak amal kita betul? Supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ianya berguna untuk kita di dunia dan akhirat. Ada sesetengah perkara yang kita buat, kita laksana, kita amal, kita kerjakan, tetapi ia menjadi haba'an manthura. Dia Allah Subhanahu wa taala sebut menjadi debu-debu yang berterbangan. Apa maksud debu berterbangan? Maksudnya kita buat tetapi tidak boleh diambil manfaat. Debu kalau duduk berkumpul, duduk setempat, dia jadi tanah, dia boleh guna pakai. Contohnya nak buat tayamum ke, kita boleh guna dia untuk buat pinggan mangkuk dan sebagainya. Tetapi apabila dia mansurah, dia berterbangan, maka dia tidak ada gunanya. Maka kita takut amalan-amalan kita di dunia ini Allah Subhanahu wa taala tidak pandang di akhirat nanti. Berguna mungkin di dunia, kita rasa bahawa dengan adanya ilmu maka kita dapat sijil. Bila kita belajar, kita dapat sijil dan kita dapat pekerjaan apa yang kita nak. Tetapi ia menjadi manthura bila kita bangkit dalam kubur nanti. Bukan setakat kita nak guna di akhirat, tetapi di alam barzah lagi ia tidak berguna kepada kita. Na'udzubillah. Sebab itulah kita kena sama-sama ingat memperingati, saling tazkirah antara satu sama lain, supaya apa yang kita dapat, kita boleh dimanfaatkannya di dunia dan di akhirat. Ustazah pesan pada diri Ustazah dan juga pada anak-anak Ustazah yang Ustazah kasihi sekalian, sama-sama kita kembali, kita ikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala dan kita jadikan apa yang kita pelajari ini sebagai panduan, sebagai role untuk kita menepati kehendak syariat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak yang Ustazah kasihi dan sayangi sekalian, Ustazah doakan kalian semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta rezeki kita semasa ini kita positifkan dia. Kita masih berada di rumah, berada di dalam redha ayah dan ibu kita yang sentiasa melihat kita belajar, maka doa-doa mereka yang kita harapkan untuk memandu kita, untuk memimpin kita, untuk bersama dengan kita dalam kita mengejar kejayaan dunia dan akhirat. Baik, sebelum ini kita telah pun membincangkan tentang perkara wajib dan kita masuk sedikit pengertian tentang nadbu ataupun recommendation tentang sunnah, sunat, perkara-perkara sunat. Dan hari ini insya-Allah saya akan sambung pula adalah pembahagian sunnah itu sendiri. Ya, kalau kita tengok slide yang Ustazah telah bekalkan kepada antum-antuna semua, saya harap semua dah print dan semua boleh take note atas nota. Jangan hanya melihat pada skrin sahaja kerana sukar untuk kita mencatat. Kalau boleh print ataupun dah salin ke dan sebagainya, mudah untuk bila Ustazah hurai, antum-antuna semua boleh catat dan akan memudahkan lagi untuk antum-antuna faham pada masa-masa yang akan datang. Baiklah, types of sunnah. Types of sunnah ini terbahagi kepada tiga. Okay, terbahagi kepada tiga. Yang pertama kita sebut sebagai sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Yang kedua kita sebut sunnah ghaira muakkadah. Sunnah ghaira muakkadah.
Dan yang ketiga kita sebut sebagai sunnah zawaid. Baik. Apa itu sunat muakkad? Sunat muakkad adalah recommended act that was recently performed by Prophet. Sesuatu yang perkara-perkara yang sentiasa dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah muakkadah, kalau kita terjemah bahasa mudah kita, sunnah yang sangat-sangat dituntut untuk dilaksanakan. Dan Nabi tidak pernah, hampir-hampir tidak pernah meninggalkannya. Maknanya kalau berlaku tertinggal pun mungkin sekali dan dua kali sahaja dalam hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda tidak pernah meninggalkan ia kalau tanpa ada apa-apa sebab yang tertentu. Kalau tak tinggal langsung dia jadi wajib. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam pernah juga tinggal, tapi sekali, dua kali sahaja. Okey, itu disebut sebagai sunnah muakkadah. Yang kedua, sunnah ghairu muakkadah adalah sesuatu yang dituntut untuk dilaksanakan, dan baginda sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan perkara tersebut sekali-sekala. Okey, sekali-sekala baginda buat. Berbeza dengan muakkad, sekali-sekala baginda tinggal. Yang ini sekali-sekala saja baginda buat. Maknanya tidak acap kali sebagaimana yang dilakukan oleh baginda dalam sunnah muakkad. Contoh yang diberi kat sini, 2 rakaat before and after zuhur. 2 rakaat. Sunat muakkad. Maksudnya baginda sentiasa solat 2 rakaat. Kalau sunnah ghairu muakkadah ni 4 rakaat before asar and isya. Ini baginda solat sunat rawatib itu, baginda solat sebanyak 4 rakaat. Ada kadang-kadang baginda solat 2, ada kadang-kadang baginda solat 4 rakaat. Tetapi solat 4 rakaat ini agak kurang, agak jarang dilaksanakan berbanding dengan solat 2 rakaat. Sunnah zawaid, sunnah zawaid adalah sesuatu yang kebiasaan amalan Nabi. Daily task as a human being. Kan? Maknanya amalan harian Nabi. Selain daripada ibadah-ibadah khususiyah ataupun ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi. Seperti cara Nabi berpakaian, cara Nabi makan, cara Nabi minum, itu kita sebut sebagai sunnah zawaid. Kebiasaan amalan-amalan Nabi. Kalau perkara-perkara muakkad dan ghairu muakkad adalah perkara-perkara agama. Perkara-perkara yang berkaitan dengan, khusus berkaitan dengan perkara agama kita sebut. Baik. Kita pergi satu persatu. Sunnah sama juga sebenarnya ni. Sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah serta sunnah zawaid. Okey, sunnah muakkadah ini adalah sesuatu yang sangat dituntut untuk dilaksanakan. Sesuatu perkara yang sangat dituntut dalam dilaksanakan, yang kita sebut dia sebagai perkara-perkara dalam penyempurnaan agama. Okey, sunnah muakkadah ini sunnah yang boleh menyempurnakan agama itu sendiri. Nabi boleh dikatakan tidak pernah tinggal melaksanakan perkara-perkara termasuk dalam sunnah muakkadah, kecuali dalam beberapa kali sahaja, kan? Dalam beberapa kali sahaja baginda tak buat. Biasanya baginda akan buat. Dan sebab itulah sunnah muakkadah ni adalah complementing the wajib. Maksudnya seolah-olah untuk menyempurnakan kewajipan, untuk menyempurnakan lagi perkara wajib. Solat itu wajib. Maka sunnah muakkadahnya adalah seperti azan, solat rawatib, solat berjamaah kalau kita sebut kat sini. Sebab itu dia kata orang yang tidak melaksanakan solat sunnah muakkadah ni boleh dikatakan sesuatu yang mengurangkan dia punya credibility, kan? Ataupun kita sebut sebagai adalah dia. Solat rawatib, azan, apa lagi? Solat sunat sebelum solat, kan? Malah sebab itu dia sebut dekat sini, does not make a person loses his adalah, tidaklah sampai menyebabkan jadi begitu. Baik, jika sebab itulah kalau kita baca lagi kitab-kitab ada yang menyebutkan bahawa sekiranya sesuatu masyarakat, hanya dalam satu tempat, satu kampung tu, sekiranya semua satu kampung itu sepakat untuk meninggalkan sunnah muakkadah ni, mereka wajib diperangi. Sampai tahap tu. Contohnya satu kampung
sepakat bahawa kampung kita ni kita jangan azan. Okey? Kampung kita ni kita tak benarkan solat sunat kat masjid. Siapa-siapa naik masjid sembahyang wajib je, sembahyang sunat kita tak benarkan. Maka wajib diperangi penduduk kampung tersebut. Maksudnya sebab apa? Sebab sunnah muakkadah ni dia hampir-hampir kepada wajib. Jadi di sini Ustaz nak pesan pada anak-anak lelaki yang Ustazah kasih sekalian. Solat berjamaah merupakan sunnah muakkadah. Jadi jangan antum tinggal solat berjamaah semata-mata tak ada sebab. Kalau kata ada kelas, mungkin tak boleh nak tinggal kelas dan sebagainya, itu adalah sebab. Tapi kalau sekadar takut tertinggal game, okay, ataupun malas, maka hukumnya antum faham sendirilah. Faham sendirilah macam mana. Ya? Sebab itu jangan semata-mata, jangan tinggal sunnah muakkadah ini dengan sebab, dengan tanpa alasan. Begitu jugalah cuba kita latih diri kita untuk solat rawatib. Ya, solat sunat sebelum semayang. Kalau boleh ajar diri, ajar. Kalau malas sangat nak solat sambil berdiri, solat sambil duduk, tak apa lagi. Solat sunat ini. Tapi kalau boleh kita ajar diri kita, ya, sebab kita nak melaksanakan sunnah muakkadah. Sunnah yang menyempurnakan lagi agama. Agama kita. Ya? Agama untuk diri kita. Sebab itu sunnah muakkadah ni disebut juga sebagai mandub ala wajhi ta'kid. Maksudnya sunat tetapi sangat dituntut. Sangat dituntut. Yang kedua, sunnah ghaira muakkadah. Sunnah ghaira muakkadah, kalau kita sebut dekat dalam istilah fiqh disebut mandub masyru'. Mandub masyru', kan? Sesuatu yang sunat yang mana dia tidak menghalang terhadap penyempurnaan agama. Okay, contoh sebagaimana Ustaz sebut tadi, Nabi ada juga ketika-ketikanya kadang-kadang baginda solat sunat sebelum isyak dan juga sebelum asar, baginda sembahyang 4 rakaat. Kan, itu contohnya. Ataupun kalau amalan harian kita seperti sedekah ataupun puasa, kan, puasa Isnin Khamis. Maksudnya Isnin Khamis tu sunat berpuasa, tetapi dia jadi sunnah ghaira muakkadah apabila kita meletakkan dalam diri kita setiap kali Isnin Khamis kita puasa. Itu sunnah ghaira muakkadah. Kita boleh buat, tak ada masalah. Jadi sebab itu hukumnya apa? Hukumnya dapat pahala kalau buat, dan kalau tinggal tidak tercela, tidaklah sampai berdosa dan tidaklah sampai tahap tercela. Dia berbeza dengan muakkad tadi, sunnah muakkadah tadi. Kalau tinggal boleh mengurangkan iman seseorang, dan kalau sepakat satu tempat itu semua untuk tidak melaksanakannya, maka boleh sampai tahap boleh diperangi. Ya, tahap boleh diperangi. Sebab tu kita dengar pernah kisah, kan, Rasulullah nak bakar rumah seorang sahabat baginda kerana engkar ataupun tidak menunaikan solat berjamaah. Bukan solat Jumaat, solat jamaah. Ghaira muakkadah ini hukumnya dapat pahala, okay, apabila kita melaksanakan, dan tidaklah sampai tahap tercela apabila meninggalkannya. Okay, there is no blame for non-performance, kan. Itu kita sebut sunnah ghaira muakkadah. Baik, yang seterusnya adalah sunnah zawaid. Ini sunnah yang kadang-kadang masyarakat kita terlebih bab ini sehingga mengurangkan sunnah muakkad. Nak jadi imam, tengok orang pakai seluar jeans, kita pun kata, tak boleh jadi imam, tak layak dia jadi imam. Sedangkan sunnah itu adalah sunnah zawaid saja dari sudut pakaian. Sunnah zawaid ini tidak memberi kesan apa-apa. Ia hanyalah kebiasaan amalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sallallahu alaihi wasallam. Amalan harian seperti makan, minum, tidur, bangun dan sebagainya. Ia tidak memberi kesan kepada perkara-perkara agama. Dia hanyalah suatu perkara-perkara yang biasa dan bukan perkara agama. Kita kena faham. Hukum perbuatan ini tidak berdosa apabila ditinggalkan dan tidak dapat pahala kalau buat. Kalau buat sahaja semata-mata. Dia akan jadi pahala apabila kita lakukan kerana hendak mengikut sunnah Nabi. Kalau sekiranya kita melaksanakannya saja-saja, kita pakai pakaian, contohnya kita berjubah. Kita berjubah dengan kerana apa kita berjubah? Sebab kita nak pakai jubah. Kita tak dapat pahala sunnah zawaid. Melaksanakan sunnah zawaid. Dia jadi pahala bila niat nak ikut sunnah Nabi. Ya? Boleh jelas? Itu sunnah zawaid.
Jadi